dengan sekelip mata dalam 1 atau 2 minit sahaja kita boleh mendapatkan imej yang kita kehendaki. Percaya ataupun tidak? Selamat bertemu kembali dan harap semuanya sihat-sihat lah ya. Sekarang ni memang tengah hot orang cakap pasal artificial intelligence ni ya, kecerdasan buatan ni. Jadi hari ni saya nak pergi kepada 2 apps yang berkaitan dengan generating text to image. Maknanya kalau sebelum ni kalau kita nak menghasilkan sesuatu image tu kita perlu lukis ataupun kita perlu menggunakan grafik apps, grafik software tertentu seperti Adobe Illustrator ataupun Adobe Photoshop contohnya ya. Tapi dengan adanya AI yang boleh membantu kita untuk menukarkan sesuatu teks yang kita masukkan ke dalam bentuk image. Jadi dengan sekelip mata dalam 1 atau 2 minit sahaja kita boleh mendapatkan imej yang kita kehendaki. Percaya ataupun tidak? Okey, so hari ni kita akan tengok 2 apps. Satu ni nama dia Stable Diffusion, satu lagi ni nama dia Crayon. So kita akan tengok kedua-dua apps ni dan kita akan cuba melihat perbezaan di antara satu dan juga yang lain ya. Dan lepas tu kita akan bincang-bincangkan idea apa agaknya yang kita boleh idea apa yang kita boleh gunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran melalui apps ini ataupun software ini, perisian ni. Okey. Alright. So semua dah setuju, dah ready ke? So kita pergi kepada Google ya. Kalau buka kalau tengok dekat saya punya komputer ni, kita buka dekat Google, kita type je dahulu Stable Diffusion. Ejaan dia S-T-A-B-L-E, stable. Macam kita kira eja perkataan stable biasa tu. Diffusion, D-I-F-F-U-S-I-O-N. So tekan sahaja Stable Diffusion ataupun dah boleh nampak dah keluar kat bawah ni Stable Diffusion AI. Alright. So dia yang atas ni Stable Diffusion Public Release Stability AI, klik. Alright. So bila klik tu kita akan sampai kepada dia punya interface ni. Right. So bila kat sini, alright, kita pergi ke bawah sikit. Dia menghasilkan imej-imej seperti ini ya. Nampak ni imej-imej yang ditunjukkan dekat dalam paparan skrin saya ni. Dia boleh menghasilkan imej-imej seperti ini dengan syarat kita memasukkan prompt. Dia panggil prompt ya. Kita memasukkan prompt yang betul-betul orang kata spesifik ya, spesifik. Jadi kita nak cuba AI ni stability.ai kejap Saya rasa macam tersilap. Yang bawah ni Stable Diffusion Online, bukan Stable Diffusion Public Release ni, yang ni. Alright, tersilap. Okey, baru kita sampai kat sini. So kita boleh klik Get Started for Free. Alright, so bila kita sampai kepada Get Started for Free, dia akan bawa kita kepada page ni dan di sini ada kotak untuk kita mengisikan prompt kita. Prompt tu merujuk kepada kita punya description ataupun kita punya gambaran tentang apa yang image yang kita nak hasilkan tu. Apa yang kita gambarkan dalam fikiran kita tu kita kena letak kat sini dalam perkataan. Jadi dia akan hasilkan image apa yang kita letaklah. Okey, sebagai contohlah kalau katakan saya kata sekejap ya. Alright, sekejap. Alright, kat sini. Katakanlah saya kata Malay man. Dia generate image. Tengok berapa lama dia generate image dan apa hasil dia. Okey. Okey, kalau Malay man macam tu, macam mana kalau saya tukar, dia kan, you can see that semakin spesifik kita menggambarkan apa yang ada dalam fikiran kita tu, semakin dia menjadi lebih nak kata macam mana ya, lebih samalah dengan apa yang dia keluarkan dengan apa yang kita gambarkan tu. Alright, so tadi kita dah type a Malay man so dia quite general. So bila kita type a Malay man tu dia keluar macam-macam gambar lelaki Melayu lah. Dan kalau katakanlah for example kita
tutup, lepas tu bukan tutup, maksudnya kita buka balik semula window, kita refresh page ni balik semula dan kita type a Malay man, dia akan keluar gambar lain pula daripada yang pertama tadi yang kita dah search tu. Dia maknanya kan, sebab AI ni dia belajar daripada apa yang kita ajarkan kat dia. Ajar in a sense that bila kita kata create a Malay man tu, kita masukkan teks Malay man tu, dia dah dapat satu benda daripada kita. Okey, dia belajar ini adalah Malay man. Lepas tu bila kita masukkan kali kedua tu, dia akan cari yang lebih orang kata lebih rapat lagi ataupun lebih dekat lagi dengan apa yang kita cuba gambarkan. Jadi maknanya tengok ya, ini saya masukkan dah berubah dah gambar berbanding dengan yang pertama tadi. So Malay man ni, katakanlah ya, seperti saya katakan tadi, AI ni dia belajar daripada kita dan kita nak ajar dia, kita kena be very specific in terms of what we want. So kalau kita nak image betul-betul seperti yang ada dalam fikiran kita tu, kita kena tulis tu pun secara betul-betul terperinci. Contohnya ya, ni a Malay man, tapi yang mungkin saya nak adalah, kalau nampak kat sini ada gambar lelaki yang tua, ada gambar lelaki yang muda, lelaki Melayu kan. Tapi saya nak wajah yang tua, or an old Malay man. Saya tukar ya. Tengok dia keluar macam mana. Alright. See, nampak semua gambar lelaki tua. Berbanding dengan yang tadi tu, ada gambar lelaki muda juga kan. So, an old Malay man, rupa dia macam ni. Alright. Cuba saya tambah a handsome old Malay man. Kita tengok semakin spesifik kita type, semakin lebih dekatlah dengan gambaran yang kita cuba sampaikan ya. Okey, a handsome old Malay man. So dekat tak? Tak dekat juga sebab tak nampak handsome kan. So macam mana? Maybe kita nak tambah benda lain. A handsome old Malay man in his 50s contohnya. Orang yang berumur 50 tahun tiba-tiba marah pula. Kenapa pula 50s tu dikatakan sebagai old Alright, so a handsome old man in his 50s on a bicycle. Let's be more specific. Okay, smiling, okay, and holding a book. Alright, kita try tengok. Tak keluar lagi. Kita tunggu. Alright. Nampak tak yang ini orang tua ni semuanya tersenyum, Semuanya tersenyum tapi masih lagi tak sama dari segi tak betul-betul tepat dari segi sudut umurnya tu ya. Saya cuba masukkan a handsome 50. Nampak tak kat sini bila kita kejap ya, kita tengok dulu. Lepas ni saya explain. Kejap. Okey, tengok a handsome 50-year-old man in on a bicycle. Tertinggal lah pula. Kejap. So bila kita tukar tadi kata in his 50s, sekarang kita kata a handsome 50-year-old. Betul-betul 50-year-old dia keluar gambar yang lelaki yang muda sedikit. Jadi maksudnya kita memang kena be very clear in terms of apa yang kita type sebagai text prompt tadi tu, baru dia akan keluar lebih tepat seperti apa yang kita inginkan. So kalau katakanlah for example kita type 50-year-old, dia boleh keluar 50-year-old. Tapi perasan tak, kalau tengok ni, tak adalah orang kata gambar-gambar ni semua adalah gambar-gambar yang macam Remy Ishak kan. Tapi Remy Ishak pun bukanlah old. Okey, nak ambil contoh yang old sikit lah, katakanlah macam pelakon-pelakon Hollywood lah orang kata kan, yang berumur ni, yang dah dah tua kan. Tapi kita nak yang handsome kan. Handsome tu satu benda yang sangat subjektif. Jadi AI ni bila benda yang subjektif, dia agak sukar untuk mentafsirkan benda tu seperti yang kita hendak lah. Sebab ada je orang kata yang gambar-gambar dalam ni pun dah cukup handsome dah. Okay, katakanlah kita pilih gambar yang inilah katakan so nampak tak dia cuba cantumkan dekat bahagian muka tu, dia cuba cantumkan beberapa elemen untuk menjadikan macam mana yang kita nak. Nampak tak basikal ni macam dimasukkan ke sini dengan posisi yang agak pelik, terbalik kan, sebab dia cuba cantumkan apa yang kita sebut tu ke dalam satu gambar, dia generate image macam tu.
Alright, so kita cuba lagi, katakanlah on a bicycle. Alright. Sebab bila kita jadikan 50-year-old, dia tak jadi old man dah, dia jadi 50-year-old man. Maksudnya lelaki yang berumur 50 tahun. Sebab tu dia nampak muda sikit. A handsome 50-year-old Malay man on a bicycle smiling and holding a book in 1957 lah katakan. Kita nak gambar dah lama. Kita tengok dia keluar macam mana. Nampak dia jadi gambar yang hitam putih. Gambar yang hitam putih dan setting dia pun berbeza. Nampak setting dia tu macam setting yang dah lama. Dia ambil, cuba tengok gambar ni, nampak? Dia ambil background belakang tu, dia ambil gambar daripada mungkin mana-mana yang menunjukkan suasana tahun 1950-an. So ini adalah satu apps yang kita boleh gunakan lah untuk tujuan penggunaan kecerdasan buatan di dalam pengajaran dan pembelajaran. Tapi macam apa yang kita boleh gunakan? Apa idea yang ada yang kita boleh gunakan untuk menggunakan apps ni? Okey, so kita nak tengok crayon.ai pula. Crayon AI, ya. Tengok apa perbezaannya dengan yang tadi yang kita guna tu, Stable Diffusion tu. So Crayon AI Image Generator, okay, dia keluar macam ni. So cantik sikit lah rupa dia punya interface. So sekarang ni kita type an old Malay man on the bicycle. An old Malay man on the bicycle. Smiling tadi kan kita letak smiling and holding a book. Alright, so kita pun tengok. Jadi kalau crayon ni basically kalau kita pakai yang free version, dia ambil masa 1 ataupun 2 minit untuk dia keluarkan. Dia lambat sikit lah sebab dia ada paid version compared to Stable Diffusion tadi tu. So kalau yang pricing, sementara kita menunggu, mari kita tengok pricing dia. So harga dia, saya pun tak pernah pakai yang versi yang ada harga. Jadi kalau kita tengok yang harga pun di charge tak berapa mahal sangat lah. Sebab 1 bulan cuma $5 sahaja. So $5 tu dalam lebih kurang 20-25 ringgit macam tu lah. Dan kalau tengok bila kita ambil yang berbayar ni, dia under 1 minute. Under 1 minute dah dapat dah image dia. Unlimited images, sama je macam yang free account. Tapi dia tak ada ads, tak ada watermark. So image tu pun adalah private. Okey, so kalau lah katakan for example, tengok dah keluar ke belum? Dah keluar, dah nampak. So cuba tengok kualiti gambar yang ada dalam Crayon AI compared to Stable Diffusion tadi tu. Okey, kita cuba type balik semula. Okey, Stable Diffusion tadi tu. Sebentar ya. Okey, tadi apa tadi? An old Malay man on a bicycle. Bicycle, smiling and holding a book. Okey, so ini kualiti gambar yang kita dapat. Sebagai contoh yang ni. Okey. Dia okey, cuma dia tak berapa tepat di satu benda. Kedua, dia nampak macam ditepek-tepek kan. Dia tak nampak natural. Kalau yang crayon tadi ni, ya, dia nampak agak natural sikit, ya. Dia agak natural sikit. Kita tengok, nampak. Dari segi ekspresinya lah, tapi dari segi tepek-tepek tu masih lagi nampak benda yang sama. Cumanya kalau dekat sini dia ada background tau. Kalau yang ni dia macam background dia plain, kosong je macam tu kan. Tapi dia nampak lebih logik, lebih natural lah. Dia punya kedudukan, dia punya muka, ekspresi tu nampak Melayu lagi lah. Ya? Alright, so
Itu perbezaan di antara Crayon AI dan juga Stable Diffusion AI. So ini adalah dua apps yang kita boleh gunalah. So mungkin kamera boleh fokus balik semula kepada saya. So saya nak kita bincangkan pula So apa idea yang kreatif yang kita boleh gunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan apps yang telah saya ajarkan tadi tu, Stable Diffusion dengan Crayon AI Kalau macam saya adalah saya daripada bidang undang-undang dan subjek yang saya ajar adalah undang-undang tata cara sivil, iaitu undang-undang yang mengajar pelajar untuk menyediakan kertas-kertas kosa dan juga mengendalikan kes di mahkamah Jadi kalau macam saya nampak benda ni pertama sekali saya boleh menghidupkan kes-kes, sebab bila kita mengajar undang-undang pada pelajar ni, kita akan merujuk kepada kes-kes mahkamah yang terdahulu dari yang telah diputuskan oleh mahkamah-mahkamah terdahulu untuk kita gambarkan prinsip-prinsip undang-undang yang digunakan oleh hakim-hakim Jadi kalau sebelum ni kita hanya boleh suruh pelajar sama ada mendengar kita punya syarahan dalam dewan kuliah sahaja ataupun membaca teks daripada laporan-laporan kes, kali ini kita boleh hidupkan boleh hidupkan tu maksudnya kita boleh berikan gambaran yang lebih tepat dan terperinci kepada pelajar tentang macam mana agaknya kes tu berlaku Sebagai contohlah, katakanlah kes tu menyatakan berlakunya suatu serangan secara serang sentuh di dalam bilik yang gelap contohnya. Kes tu cakap macam tu berdasarkan kepada fakta-fakta kes. Bila kita nak gambarkan tu, mungkin kita boleh masukkan teks-teks yang berkenaan daripada kes tersebut dan dapatlah kita menghasilkan satu image yang memberi gambaran kepada pelajar macam mana keadaan tu berlaku, macam mana keadaan bilik gelap tu. Ada cahaya daripada sudut mana-mana ke, permukaan lantainya nampak ataupun tidak, bagaimana keadaan permukaan lantai, perabot apa yang ada dan sebagainya. So dia dapat memberikan satu gambaran yang lebih jelas kepada pelajar-pelajar untuk lebih memahami Jadi itu satu perkara. Satu perkara lagi dalam pengajaran dan pembelajaran undang-undang ni, kita banyak menerangkan kepada pelajar keputusan ataupun penghakiman sesuatu mahkamah ataupun hakim itu bergantung kepada keterangan, iaitu evidence lah, bukti. Keterangan kita panggil keterangan-keterangan yang dibawa ke mahkamah. Jadi kalau sebelum ni kita kata mungkin serang sentuh dilakukan dengan menggunakan pisau contohnya menggunakan pisau. Tapi pisau tu masing-masing ada gambaran masing-masing. So bila kita dapat tulis pisau, kita pisau sepanjang mana dengan rupa yang bagaimana, kita boleh masukkan dalam teks tu, image tadi tu, pelajar-pelajar dapat melihat dengan lebih lebih jelas lah, dapat melihat gambaran yang lebih jelas bagaimana mungkin agaknya rupa senjata yang digunakan untuk serang sentuh tersebut Itu satu contoh Jadi itu daripada bidang saya, pengajaran dan pembelajaran undang-undang. Saya terfikir juga mungkin kalau kita lihat dari segi sudut bidang seni culinary contohnya kalau katakanlah kita nak menggambarkan bagaimana sesuatu sesuatu masakan itu dimasak kita ada step. Pertama potong bawang, kedua goreng dalam kuali sehingga pecah minyak kita nak gambarkan tu, mungkin ini contoh sahajalah kan. Jadi kalau daripada kita nak kena tangkap gambar, nak tunjuk, kita tarik je dekat dalam AI, tengok keluarlah gambar macam mana, apa yang dimaksudkan sebagai pecah minyak dan sebagainya So itu gambaran. Jadi maknanya subjek-subjek yang selama ini kalau hanya bergantung kepada teks semata-mata seperti contohnya sejarah subjek sejarah, subjek geografi yang sangat bergantung kepada teks untuk menerangkan kepada pelajar. Sekarang ni kita banyak boleh menggunakan image yang dihasilkan daripada perisian AI seperti ini So ini semuanya percuma. Jadi itu adalah antara idea-idea yang kita boleh gunakan untuk orang kata menggunakan artificial intelligence di dalam kelas.
Alright. Jadi apa ni, saya akan cuba call ya, seperti biasalah rancangan impromptu with Dr. Miza ni selalunya akan ada satu sesi di mana saya akan cuba call kawan-kawan saya yang lain, pensyarah-pensyarah yang lain ataupun cikgu-cikgu yang lain. Untuk mereka pula kita tanya apa idea nak gunakan app seperti ini di dalam kelas mereka bersama-sama dengan pelajar. Baik, saya cuba call seperti biasalah macam saya kata sebelum ni benda ni ikut nasib lah. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada tu tak adalah rezeki untuk kita bercakap dengan kawan-kawan saya ni. Dia orang semua ni biasalah sibuk-sibuk belaka semua. Baik, saya cuba ya. Saya cuba cari. Okay, kita nak cuba call seorang pensyarah daripada UKM ni. Setiap episod saya cuba call dia, tapi dia sentiasa sibuk. Dia timbang dekan ni. Sekejap. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya dapat juga kita bercakap. Ya Allah, ya. Saya nampak mesej tu. Saya baru nak reply. Terus saya tengok telefon berbunyi. Ya, dapat nak bicara Mizan. Apa khabar? Khabar baik. Dr. Hawati. Okey. Ya. Dr. Hawati daripada Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia ni kawan saya. Alamak, dia Dr. macam dia bunyi ni. Ya. Saya tengah call daripada studio rakaman ni untuk saya punya rancangan impromptu tu. Oh, ya. Boleh ke ganggu sekejap ni? Boleh. Boleh gitu. Okey. Nah, benda yang saya nak tanya ni macam ni tau. Saya baru je memperkenalkan dua perisian lah dalam perisian dalam talian yang mana ianya merupakan perisian artificial intelligence AI yang boleh menyukarkan teks kepada image. Jadi kita nak call pensyarah-pensyarah kawan-kawan saya ni untuk nak berkongsi idea. Kalau Dr. Harwati adalah akses kepada apps begini, rasa-rasanya apa idea untuk buat dekat dalam kelas untuk bagi kelas lebih menarik, lebih mencapai learning outcome dan sebagainya lah. So macam mana? Apa idea rasa-rasanya nak buat? Nak terja apa dulu? Nak terjah apa dulu? Ini mesti kena mengenai dengan chat GPT ni kan? Tengah in sekarang ni. Okey, saya kan kalau saya nak explore lah further untuk chat GPT ni, saya rasa sebab saya punya bidang kan banyak berkaitan dengan pembelajaran bahasa kan. Jadi saya rasa the best to begin with untuk pelajar explore ni boleh bantu segi brainstorming lah kan. Maksudnya brainstorming ideas, buat to write. Saya belum pernah cuba lagi dengan pelajar, tapi saya pernah cubalah masuklah menggunakan ini, answer kat sini pula. So nak menulis buku lah contohnya kan. So suggest apakah tajuk-tajuk. Katakan saya nak buat buku contohnya Technology Enhanced Language Learning. So suggest chapters for Technology Enhanced Language Learning book lah contohnya. So dia terus bagi saya chapter. So those are the things yang mungkin saya rasa can explore further. Maybe certain educators merasakan bahawa dia melimitkan kita punya proses pemikiran kan. Tapi if we were to look at from the other side, dia banyak bagi kita idea of brainstorming because we are looking at things that is trending kan. Apa benda-benda terbaru. So kadang-kadang we may think that it is something that is new but it's no longer new. So bila kita ada this type of artificial intelligence yang membantu kita at the same time to brainstorm latest ideas, new things yang currently available, what are other things to be explored. So sangat membantulah pada saya. So okey, tapi kan Dr. Wati, kalau katakanlah nak guna yang tadi app, sebab tadi saya duk cerita dengan dia orang ni, kalau text to image ni, kalau saya untuk law text to image, sorry. Okay. Kalau saya untuk law tu macam saya lebih kepada nak menunjukkan kepada pelajar tentang evidence. Kalau dalam kes-kes mahkamah tu kata orang tu kena bunuh dengan pisau. Jadi kalau kita boleh gunakan text to image tu, nampaklah macam mana weapon tu daripada diorang hanya baca je kat dalam report tu kan. Kalau untuk pembelajaran bahasa macam Dr. Hawati macam mana?
Kalau text to image banyak sebenarnya sebab bahasa ni dia banyak subjektif, emotions kan. Ya, Ah. boleh juga daripada text to image. Kadang-kadang bila kita put the text pun orang tak boleh feel the emotion. Dia apa tu orang kata nilai estetika. Ah. The aesthetical parts of the words yang saya nampak macam emotion. Probably in terms of descriptions lah, maksudnya very descriptive words tu kadang-kadang kalau kita cakap certain people dia tak boleh deliver, so mungkin kalau benda itu boleh di-convertkan dalam bentuk images, it may be helpful for certain people yang very visual kan. Okay. Kadang-kadang kita ada learners yang very visual learners, if you put the words dia tak boleh rasa nilai estetik tu dia tak rasa, so those are the things yang saya rasa in terms of language part sangat membantu lah. Okay. Thank you Dr. Hawati. Very good idea. Maknanya kalau bahasa tu untuk apa tadi, emotion, untuk description suatu benda, dapat orang tu dapat gambaran yang lebih jelas lah dengan menggunakan text to image. Different types of learners lah, especially yang visual learners lah. Dia lebih appreciate. Okay. Thank you. Okay, bye. Bye. Okey, tu dah satu lagi idea daripada kawan saya yang mengajar language ni. So kita try seorang lagi kalau ada rezeki, kalau tak ada maksudnya memang tak cuma dapat seorang je lah ya. Kita try seorang, kawan saya ni mengajar sains ya. Sekejap. Dia mengajar sains pula macam mana menggunakan text to image ni ya. Kenapa saya limitkan kepada text to image sahaja, sebab minggu yang lain kita akan cakap pasal yang lain pula lah. Hello, angkat telefon rupanya. Apa khabar? Baik, khabar. Alah, you dah pernah datang rancangan I, Dr. Wan. So, you tahu lah, I tengah call daripada studio rakaman ni. Oh, okay. I nak tanya dengan you sebab I duk cerita-cerita dengan diorang tentang beberapa apps ni lah yang mana dia boleh, apps AI, yang mana AI ni boleh tukarkan teks menjadi image. So we are actually discussing about ideas lah. Macam tadi I dah call Dr. Harwati, tanya kalau idea text to image ni kalau nak gunakan dalam kelas, idea macam mana. So dia kata kalau text to image ni kalau dia mengajar bahasa, so dia kata macam boleh gunakan text to image ni untuk menggambarkan sesuatu ekspresi ataupun description dalam language kan. Kalau orang yang mengajar kuman-kuman kan orang yang mengajar kuman-kuman ni macam mana pula? Text to image? Text to image. AI punya apps lah, text to image. You type je, lepas tu keluarlah image macam mana yang you type tu. Okay. So kalau untuk kelas you, apa idea yang you ada untuk buat? Sekarang ni yang text to image apa? Beautiful.ai ke? Stable Diffusion. Stable Diffusion? Yang tu kena tak? Apa dia? Stable Diffusion? Nama dia Stable Diffusion. Satu lagi tu nama dia Crayon. So basically nak tanya idea lah. Idea macam mana nak ajar sains guna text to image ni. Yang tu yang Stable Diffusion kan? Okay, buka laptop Apa dia? Buka laptop Hello, dengar ke? Bergema. Memang bergema. Yang stable, kalau text to image biasanya kalau macam yalah macam microbes kan, kita selalu letak tu, bayangkan kita selalu guna mikroskop, kita minta the students characterize the image tu macam mana, nak membezakan antara satu mikrob dengan mikrob yang lain. Kan mikrob ni banyak kan, jenis mikrob banyak. Dia punya fisiologi, kita panggil dia punya fisiologi pun berbeza. Ada yang jenis yang macam furry, ada yang round, ada yang licin, ada yang shiny contohnya kan. Gitu. Jadi maksudnya sekarang ni saya rasa Dr. Wan bagi satu idea yang baru lah. Dr. Hawati cakap tadi dari perspektif nak gunakan untuk mengajar, maknanya untuk Dr. Wan ni boleh digunakan juga untuk tujuan penilaian formatif ke macam tu lah kan? Yeah, of course. Maknanya suruh pelajar tu yang gambarkan kuman-kuman yang dia belajar tu lepas itu
itu itu ke belakang sangat. Apa dia tak dengar? Itu ke belakang sangat kalau sebut kuman tu. Zaman-zaman tu. Jadi maksudnya diorang yang apa ni buat text to image tu supaya daripada Yes, situ yes. you nampak diorang betul-betul nampak perbezaan di antara organism tu lah ya. Yes, exactly. Because one of the bila you dapat describe the characteristic tu, that is one of the first screening untuk kita identify the microbe. Betul juga tu. Betul-betul. Okay, Dr. Wan, thank you so much for sharing your idea dalam sekelumit masa ini. Thank you so much. Thank you. Okay, bye. Okey, so maknanya itu dah satu lagi idea. Tadi saya bagi satu idea daripada bidang saya. Lepas tu Dr. Harwati pun bagi idea juga daripada bidang dia. Dan daripada bidang sains sebab tadi Dr. Wan Zuhaini daripada Universiti Putra Malaysia pun dah berkongsi idea dia. Maknanya boleh juga kita cuba pelbagaikan penggunaan AI text to image ni di mana kita minta pelajar yang menaipkan teks-teks yang berkenaan untuk menunjukkan kepada kita, mendemonstrasikan kepada kita kefahaman dia. So itu pun juga satu lagi idea. Jadi saya harap kalau ada lagi idea-idea lain yang lebih menarik untuk kita gunakan AI text to image ni, saya harap yang menonton, tuan-tuan dan puan-puan yang menonton boleh berkongsi idea di ruang komen di bawah ni ya, supaya dia dapat orang kata dikongsi dan diluaskan lagi idea tu kepada orang lain ya, dan kawan-kawan kita yang lain. Jadi saya rasa itu sahaja untuk minggu ini. Kalau ada idea yang best, 3 idea yang best, saya akan berikan pas percuma untuk datang ke workshop saya pada 25 hari bulan Februari tahun 2023 untuk workshop on how to create an online escape room ya. Seperti saya nyatakan dalam episod yang lepas lah. So kepada siapa yang berminat, kongsikan idea lagi ya. Dan saya akan hubungi anda melalui Facebook Messenger ya. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Jangan lupa bersama-sama dengan Irzal dan Akash dalam kondenser esok, dan saya harap konsep ini dapatlah dimanfaatkan dan kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum. Saya Profesor Madya Dr. Syarul Miza Ismail daripada Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Melayu mengucapkan selamat berhari bukan hari Minggu. Sebab hari ni hari Isnin kan. Okey, bye-bye.